Assalamualaikum, bertemu kembali dalam YouTube channel Lafka Project. Jangan lupa tekan button subscribe dan like untuk support YouTube channel kami. Dalam video ini, kami akan menceritakan sedikit tentang perjalanan Pari Ketir Ustaz Ebit Liu. Sebelum bergelar jutawan yang sangat pemurah dan penceramah motivasi terkenal, beliau pernah tidur di masjid, pernah tidur di atas guni ketika musim sejuk, serta tidak mempunyai wang untuk membeli susu anak dan kelengkapan dapur. Di sebalik pencapaian beliau pada masa kini, terpalit kisah sedih yang sangat menyayat hati. Ketika beliau berumur 15 tahun, selepas sahaja beliau sekeluarga memeluk Islam, keluarga beliau diduga dengan dugaan yang sangat besar apabila perniagaan ayah beliau hilang sekelip mata kerana ditipu. Akibat daripada itu, beliau sekeluarga hilang kesemua punca pendapatan, apatah lagi wang ringgit. Apabila beliau mendapat tawaran ke sekolah berasrama, beliau pergi seorang diri dengan menaiki bas berjam-jam lamanya, dengan hanya membawa baldi sahaja. Kesusahan itu semakin terasa apabila beliau tiada duit langsung untuk mendaftar yuran dan membeli buku sekolah. Namun beliau tidak sedikit pun mengeluh, tetapi menapak tangan berdoa supaya urusan beliau dipermudahkan. Berkat doa dan usaha beliau berjaya menyambung pelajaran sehingga ke luar negara. Tetapi tidak semudah yang disangka. Beliau tidak mempunyai wang yang mencukupi untuk membeli tiket penerbangan. Mujur ada seorang hamba Allah membantunya memberikan sejumlah wang untuk membeli tiket ke negara tersebut. Kepeditan tidak terhenti di situ apabila beliau diuji dengan musim sejuk di negara tersebut. Beliau tidak mempunyai wang untuk membeli kelengkapan menghadapi musim sejuk. Beliau hanya menggunakan guni sebagai alas tidur dan hanya mengenakan pakaian biasa tanpa memakai baju sejuk. Bayangkan betapa susahnya keadaan beliau ketika itu. Sehinggalah ada insan yang membantunya dengan menghulurkan sedikit wang untuk membeli sleeping bag dan baju sejuk. Sampailah di peringkat universiti, masih susah untuk beliau dapatkan kerja oleh kerana penampilan yang berjanggut dan berkasut buruk, stokin pun tiada. Beliau banyak menghadiri temu duga kerja, tetapi sering dimarahi kerana penampilan beliau yang berjanggut. Beliau begitu bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk ketemu duga dengan meminjam wang daripada kawan untuk mengisi minyak. Namun semua usaha beliau gagal. Semasa itu memang sangat susah. Beliau pernah menghantar proposal untuk menjalankan program motivasi ke jabatan besar. Namun proposal beliau ditolak. Malahan dihina dan dicaci dengan mengatakan proposal tersebut hanya sampah. Proposal kau ni tak lawa, elok buat bungkus nasi lemak sahaja, ujar pengarah jabatan tersebut. Sehingga proposal tersebut dicampak ke dalam tong sampah. Peristiwa dicaci dan dihina semasa bertemu duga dan semasa penghantaran proposal itu masih kekal segar dalam ingatan beliau sehingga kini. Pekerjaan beliau yang pertama setelah menamatkan pelajaran di universiti, beliau berniaga bersama-sama rakan dengan menjual buah-buahan dan sayur-sayuran di pasar. Hasil daripada jualan tersebut, beliau mendapat duit gaji cuma RM800 sahaja. Kesemua wang tersebut diberikan kepada mak beliau. Ini menunjukkan beliau sangat cintakan keluarganya. Oleh kerana itu, beliau tidak mampu untuk menyewa tempat tinggal di Kuala Lumpur. Makan, tidur dan minum hanya di masjid sekitar Kuala Lumpur. Kadangkala dihalau oleh pihak masjid dan terpaksa pindah ke masjid yang lain. Beliau hanya bergantung bekalan makanan dari pihak masjid. Kalau pihak masjid tak masak, beliau hanya menahan lapar tanpa mengharapkan simpati. Dalam masa susah sekalipun, beliau tetap murah hati. Sebagai contoh, beliau berkongsi sepinggan nasi dengan kawannya. Baginya, rezeki yang beliau dapat perlu dikongsi bersama. Pada satu ketika, ada orang masukkan RM2 ke dalam poket beliau sebab beliau tolong orang tersebut isi minyak.
Beliau menangis dapat RM2 tersebut kerana bagi beliau RM2 itu sangat bernilai. Setelah banyak kali gagal, percubaan demi percubaan dan usahanya tidak membuahkan hasil, akhirnya jalan beliau dipermudahkan. Beliau memulakan kerjayanya dengan Datuk Dr. Fadilah Kamsah dan Profesor Hanim Muhammad Tahir sebagai trainer atau motivator program corporate team building selama 4 tahun seperti yang telah saya ceritakan dalam video sebelum ini. Selepas itu, beliau mula bergerak sendiri untuk membuka syarikat motivasi sendiri dengan berberkatkan ilmu yang ada. Berkat usaha dan doa beliau dilimpahi dengan rezeki yang banyak. Antaranya, syarikat korporat minyak dan kapal ada buat team building dengan syarikat beliau. Pihak kerajaan juga turut menyertai program beliau untuk seluruh kementerian. Bayangkan ada berapa banyak kementerian dekat Malaysia ini. Beliau turut mempunyai program motivasi sendiri seperti Keluarga Sunnah dan Prokits Remaja. Program beliau mendapat sambutan yang sangat menggalakkan sehingga mampu membuat jelajah seluruh Malaysia. Kekayaannya terus meningkat apabila beliau mengajarkan 2 program TV terkenal seperti Dr. Abid Liu di Astro Oasis dan Abid with Abid di TV Al-Hijrah. Program tersebut sangat popular dan kini beliau sudah mengacaraikannya selama 2 musim berturut-turut. Selain itu, beliau juga ada mendapat bayaran daripada syarikat media untuk iklan-iklan komersial yang dilakonkannya. Seterusnya, beliau mempunyai 3 buah restoran iaitu Paramount Coffee House letak di Putrajaya, Bukit Bintang dan Shah Alam. Restorannya menawarkan makanan Melayu dan makanan Western. Bercita-cita tinggi untuk melebarkan sayap perniagaannya ke seluruh Malaysia dan seantero dunia. Cuma beliau tidak mempunyai masa yang cukup untuk membuat sedemikian. Padat dengan program jelajah, program reality TV dan aktiviti kemasyarakatan. Oleh kerana sangat minat dalam perniagaan, beliau juga mempunyai butik jubah jenama tersendiri Ilius Design terletak di Bangi. Fokus terhadap pakaian lelaki Muslim dewasa dan kanak-kanak. Mempunyai desain yang sangat menarik, harga yang berpatutan serta mengikut trend terkini. Beliau juga mengeluarkan dan menulis 9 buah buku bercirikan, ketuhanan dan panduan hidup seperti Tangisan Umat, 11 Amalan Memiliki Kekayaan dan Isteriku Bidadari. Ada antara buku yang ditulisnya yang sudah berusia 8 tahun masih lagi laris sehingga kini. Konklusinya, marilah kita contohnya sifat kepribadian Ustaz Abid Liu. Rajin berusaha, tidak mudah putus asa, sayangi keluarga, serta yakin dengan rezeki yang akan diberikan, membuatkan beliau berjaya sehingga kini. Sekian saja untuk video kali ini. Stay tune dengan channel kami untuk video yang lebih menarik pada masa akan datang.